Golongan belia perlu memanfaatkan peluang menceburi bidang kemahiran yang disediakan kerajaan termasuk pusat latihan Giat Mara. Langkah ini bagi membolehkan mereka mendapat sijil kemahiran yang diiktiraf seterusnya dimanfaatkan untuk menjana pendapatan. Mengambil contoh program latihan kemahiran rekaan fashion dan juru elektrik yang disediakan Giat Mara, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ia bukan sahaja meningkatkan kemahiran belia malah membantu golongan itu menambah pendapatan sedia ada. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana memberi ruang dan peluang kepada anak-anak Sabah, termasuk juga ada daripada Sarawak, untuk mendapat kemahiran dan mendapat sijil kemahiran untuk mereka dapat gunakan kemahiran ini di dalam menambah pendapatan mereka sebagai seorang perika fashion atau penjahit dan juga sebagai juru elektrik di masa akan datang. Dato' Nizam menyatakan demikian selepas menyampaikan sumbangan peralatan transit seperti katil, tilam, bantal dan kipas di Giat Mara Tawau. Giat Mara Tawau yang menawarkan kursus pendawaian elektrik dan rekaan pakaian fashion tahap 3 kini mempunyai 26 pelatih. Golongan nelayan dinasihati lebih berhati-hati dan mematuhi prosedur operasi standard SOP keselamatan ketika menangkap ikan di laut. Langkah ini penting bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Biar macam mana pun kita turun ke laut untuk mencari rezeki, kita kena pentingkan kita punya keselamatan. Satu. Kedua, gunakanlah kita punya life jacket untuk keselamatan diri kita, untuk bila orang keluarga yang menanti-nanti kedatangan ketibaan kita ke rumah mendengar kabar yang baik. Untuk kita semua yang terlibat, yang turun ke laut, mana-mana kampung, kena jaga keselamatan, gunakanlah jaket keselamatan itu. Datuk Jafari ditemui pemberita selepas melawat keluarga remaja dikhawatiri lemas di perairan Semawang Sandakan Ahad lalu. Sementara itu, Ketua Pos Maritim Beluran Lieutenant Madya Muhammad Farizal Nodri memberitahu selain melibatkan agensi keselamatan lain, operasi mencari dan menyelamat SAR Mangsa turut melibatkan bantuan daripada bot-bot nelayan. So alternatif dia adalah kita yang pertama sekali kita memperbanyakkan dari bantuan daripada orang ramai, iaitu bot nelayan tempatan, dan juga bantuan daripada bot nelayan daripada kampung seberang datang bersama-sama kita buat search pattern secara parallel pattern. Cuaca yang tidak menentu, hujan dan juga angin ribut. Dengan ini kita berharapkan lebih banyak bantuan yang datang. Dalam kejadian Ahad lalu, seorang remaja berusia 15 tahun dikenali sebagai Aiman Ahmad dikhawatiri lemas selepas keluar memancing bersama rakannya di perairan Semawang. SAR hari keempat diteruskan hari ini. Peranan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN 2025 mampu memberi peluang kepada negara untuk memperkukuh kerjasama dalam aspek pertumbuhan ekonomi di rantau Asia Tenggara. Antara agenda utama yang boleh diketengahkan ialah tumpuan kepada perkembangan ekonomi negara-negara di rantau ASEAN, terutamanya pasca pandemik. Penting untuk kita lihat bagaimana Malaysia memainkan peranan untuk mengurangkan jurang ekonomi antara negara-negara kaya di ASEAN dan juga negara-negara miskin. Dan ini perlu ditekankan oleh Malaysia lah supaya negara-negara ASEAN ni merasakan perkembangan ekonomi yang ada di serantau ni lah. Dr. Arvin berkata demikian ketika menjadi tetamu khas bagi segmen 34 Je Sabah FM bertajuk Kepengerusian ASEAN di Konti Sabah FM. Menurutnya, Malaysia juga boleh memperkasa hubungan diplomasi di antara kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan China. Beliau berharap melalui Kepengerusian ASEAN 2025, Malaysia dapat memberi kesan positif kepada komuniti ASEAN daripada pelbagai aspek seperti keselamatan serta integrasi dalam komuniti. Bahagian Wakaf Majlis Ugama Islam Sabah MUIS mencatatkan kutipan dana wakaf lebih RM1 juta sejak dilancarkan pada tahun 2022. Pencapaian ini merupakan perkembangan positif meskipun ia baru dilaksana di Sabah.
Menurut Yang di-Pertua MUIS, Datuk Seri Panglima Yahya Husin, proses wakaf tunai yang boleh dibuat secara dalam talian turut memudahkan umat Islam khususnya untuk berwakaf. Tapi perkembangannya agak cepat. Daripada zero kita sekarang sudah meningkat. Umpamanya dalam dana pun kita kumpul lebih 1 juta sudah. Wakaf kan ini wakaf sukarela. Jadi wakaf bukan berarti untuk orang Islam saja, orang lain pun boleh. Sebab konsepnya itu memang bagus. Tidak merugikan, malahan banyak manfaat. Datuk Yahya menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan persidangan meja bulat pengurusan wakaf negeri Sabah di Wisma MUIS. Persidangan jurung kali diadakan ini bertujuan menambah baik pengurusan wakaf di negeri ini dengan kerjasama pelbagai agensi berkaitan sekaligus menjadikan Sabah sebagai negeri mesra wakaf menjelang tahun 2030. Lebih 300 orang menghadiri persidangan berkenaan. Belia Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia disaran melaksanakan lebih banyak program mendekati golongan belia. Yang di-Pertua Usia Datuk Sapawi Ahmad berkata ia sebagai persiapan jangka panjang bagi melatih golongan berkenaan menjadi pemimpin dakwah pada masa hadapan. Ini termasuk program dakwah mendekati pelajar di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi. Dalam pembangunan masa depan sebuah gerakan dakwah ini, golongan belia, golongan pemuda dan golongan remaja ini amat penting. Kerana dalam konteks dakwahnya dia telah pun melalui satu proses yang lebih kompleks apabila penggunaan teknologi baru dalam dunia digital hari ini. Datuk Sapawi ditemui media selepas menyampaikan watikah pelantikan Exco Belia Usia Pusat di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Belia Usia Pusat, Datuk Jamawi Jaafar memberitahu menerusi pembugaran usia 2.0, Belia Usia akan memfokuskan penggunaan teknologi dalam kalangan da'i atau imam muda. Kita mahu lebih ramai lagi yang berkemahiran, tapi kita memberikan mereka teknologi, menggunakan teknologi untuk bersemuka melalui media massa, TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi ini kita akan bekerjasama dengan pihak Smart Sabah. Seramai 12 Exco Belia Usia Pusat menerima watikah pelantikan masing-masing dalam majlis ini. Semangat kebersamaan dalam kalangan pemimpin dan masyarakat perlu dikekalkan demi membangunkan negara. Ia merupakan asas penting bagi memastikan inisiatif dalam Rancangan Malaysia ke-13 dapat dilaksana. Ahli Parlimen Penampang, Datuk Iwan Benedict berkata, dengan memperkukuh semangat kebersamaan, kesejahteraan hidup rakyat juga akan terus terpelihara. Beliau berucap merasmikan sambutan Tahun Baharu Cina bersama masyarakat Tanjung Aro di Pekan Tanjung Aro. Sementara itu, Pengerusi Penganjur Denison R. Indang memberitahu sambutan diadakan bagi memperkukuh perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat setempat. So pengisian sebelah malam itu adalah pesta saja dan kita ada pelbagai pertunjukan yang kita bawakan kepada orang-orang di sini. Dalam majlis ini, Datuk Iwan turut menyampaikan ampau kepada 150 warga emas. Parti Liberal Demokratik LDP komited menyokong kepimpinan kerajaan negeri dalam usaha meningkatkan pembangunan dan perpaduan di Sabah. Presidennya Datuk Chin Supin berkata ketika ini seluruh parti komponen dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS perlu bersatu agar dapat menterjemahkan hala tuju Sabah Maju Jaya dengan lebih mampan. Because right now I think we have to unite dalam GRS. Itu saja. Because we want the people support, we have to unite. You see? Kalau kita pecah, itu yang susah. You see? After all, I think rakyat Sabah, they want to see the local based party unite together. Datuk Chin ditemui pemberita dalam program sambutan Tahun Baharu Cina LDP di Sandakan. Sambutan perayaan ini merupakan siri jelajah di seluruh Sabah sebagai usaha memperkukuh perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri ini. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.